kelas ya. Jadi mereka masuk lewat, tak apa. Jadi sekali lagi selamat sejahtera semua. Terima kasih kerana masuk kelas awal ya. Thank you Natalie, thank you Eun Hui, terima kasih Chin Yong, Liling, Ching Yu ya. Semua 5 kreatif ni bagus. 5 equity seorang tadi itu ada kematian lah. Tadi tak apa. Saudara yang mati jadi dia tak boleh online. Jadi yang lain cikgu tak tahu mana 2 orang lagi tu. Tak apa. Jadi kita mulakan kelas ya. Jadi murid-murid, sebelum cikgu masuk ke dalam buku teks mengenai kanta 镜片 我们依然是在镜片这一课嘛，对吗？学生们，我们学画了吗？ Kita dah belajar ke belum? Liling? 学了吗？ Kita dah masuk ke bab yang ke-7 kan? Betul kan? 我们进入镜片了，对吗？恩辉？恩辉？哎，这边都没有什么人嘛，没有问题的，可以开麦谈的嘛，没问题的。青玉 ，OK， 老师对吗？老师要讲课，讲说我们现在这一课对吗？我怕讲错课罢了。OK， 谢谢你啊。Jadi sebelum kita mulakan kelas masuk ke dalam kanta 也是今天的一个课嘛，我们要继续深入了解。Jadi cikgu nak bagi tahu terdahulu bahawa Google Classroom, kalau anda ada di dalam grup, macam Cingyu memang ada bagus. Kamu sudah ada quiz yang ke-6 tau. 我已经放给你们第6个 quiz 了的。谢谢你。Kalau kamu dah buat, bagus lah. Markah itu memang terus dapat. Cikgu pun tahu berapa markah kamu dapat. Jadi kalau kamu main tembak memang dapat markah rendah lah. 这个不是给你们让猜来做，这个是有分数的。老师要评估是说你们到底能不能拿到好的成绩，是这个评估来的。Jadi buat baik-baik, nota pun cikgu dah bagi. Cikgu pun dah bagi di dalam grup Google Classroom ya. Iaitu yang 5 quality, 5 equity dan 5 kreatif ni. Kamu boleh bacalah, ini yang pertama. Kedua, cikgu juga telah membuat di YouTube lah. 你们可以在 YouTube 找上 Mr. C 的名字 C 云川你只要找 C 云川这个名字。如果你们要自己要听回的话啦，我不懂啦。如果你们去 YouTube 的话，你们可以放我的名字 C 云川，你就看到我的这个名字，我这个会出来，你就会看到说你去找 playlist， 你就看到有几个东西第一个就是 science tingkatan 4 KSS Science tingkatan 4 Form 4的，还有 KSSM Science 不要 KBSM KSSM Science Form 5的。每一个课我们的课堂上我所讲过的东西都有记录的，你可以看回去重新学回的意思，你可以戴上耳机来听的啦，一面看那个东西，我是跟着课本讲啦。Jadi tak ada masalah kalau nak rujuk balik belajar semula ya murid-murid yang saya hormati sekalian. Jadi kita sambung sekarang ya. Hari ini selepas kita telah belajar bahawa kanta 镜片 boleh dibuat daripada kaca, plastik dan air。基本上一个镜片可以用玻璃做成的，可以用 plastik 做成的，也可以用水做成的。Dan itu adalah konsep dan kita juga belajar secara am bahawa kanta kita nak fokus untuk 2啦，iaitu kanta cembung, kanta cekung。你就看到有两种形状的镜片，一个是凸出来的，圆圆的凸出来的，一个是凹进去的。凸出来那个呢，叫做 kanta cembung， kanta cembung， 凹进去叫 kanta cekung。cembung 跟 cekung 的功能是有分别的。memang ada perbezaan。kanta cembung fokus dia lebih kepada tumpukan cahaya. Kalau kita nak guna fokus dia lah, titik fokus dia. Kalau anda masih ingat, 如果你还记得的话，我大概带过先啦。Jadi kalau anda masih ingat, 如果你还记得的话， semua boleh buka screen boleh buka screen sekarang sebelum kita masuk ke muka surat 2110 Sekarang sila bukakan screen kamu sekarang. Jadi apa yang kita sebenarnya belajar secara am ya. Jadi kita belajar 2 jenis kanta. 我们有2种镜片
Yang pertama kanta cembung 凸出来的，一个是 kanta cekung。Secara senang kita nak bagi tahu bahawa, okey, fungsi kanta cembung dia lebih kepada tumpukan cahaya，它是集中那个光线的。Okey, dia akan tumpukan cahaya. Nah, 集中点叫做 F， 焦点。Okey, titik fokus 焦点。Untuk kanta cekung, okey, 它是打散出去。OK， mencapai 打散出去的，这样子它有没有焦点？有焦点， dia masih ada titik fokus, tetapi titik fokus akan diambil ataupun diambil ukur melalui tempat belakang， 它用后面去算出来的。OK， 它焦点是在后面。Tetapi kalau kita lukiskan garis 啊，如果我们在每一个镜片画上一条线的话，在中间的时候画上一条横线 ，satu garis melintang， kita panggil paksi utama 啦。OK， 中间这个叫pusat optik， yang tengah-tengah itu kita panggil pusat optik. Ya, kalau inilah F， belakang sini pun kita akan kirakan F， 它们的距离焦点是属于一样的。Sama dengan yang ini, kalau F di belakang, contohnya sini 2 cm. Selepas O 2 cm itu pun kira sebagai titik fokus. 如果2倍就2倍的意思啊。Penting ya. Maksud dia titik fokus itu bergantung kepada kanta. Untuk kanta cembung, 如果镜片的这个凸出来的镜片，如果它肥一点的话， kalau dia tebal sikit， 它肥一点的话， maka titik fokus dia akan jatuh lebih dekat dengan kanta. 如果是肥的话，它是比较近，它是更加的近的。如果薄的话，它的焦点就会远。Kalau dia nipis, titik fokus dia akan jadi jauh. Jadi itu adalah konsep asas dia lah, 最基础的。Hari ini kita tak belajar banyak ya, 我们不会学很多，我们只会学说 macam mana menggunakan kanta ini untuk membuat beberapa aplikasi， 怎么用这个镜片去做一些对生活上有帮助的仪器 ，OK？ 所以说你讲说老师有帮助到吗？mungkin untuk bagi kamu tak rasa dia membantu lah, tetapi kita perlu berfikir out of box ya， 要想去外面东西，讲说 bagaimanakah benda itu digunakan untuk memberikan kesenangan kepada manusia。比如说我是用那个镜片的那一个道理是去做出一些有益人类的那些工具。OK， selamat datang Afiq ya. Apa khabar Afiq? Baik. Baik ya. Okey. Terima kasih kerana datang ya. Jadi antaranya hari ini kamu akan belajar ialah mikroskop. 显微镜。显微镜啊。Muka surat 210. 10. Okey, 显微镜。Mikroskop. Jadi cikgu, mikroskop kita nak buat mikroskop macam gambar ini ke? Tidak. 我们不需要画到像 kita tak perlu buat sampai macam gambar ini, tetapi kita perlu faham konsep. 到底是说这个 mikroskop bagaimanakah mikroskop boleh membesarkan objek, membesarkan spesimen 也就是说能将显微镜下的那个样本 sampel 样本 membesar, 放大。Jadi untuk memahami konsep ini pertama sekali kamu perlu tahu kanta di mana objek antara F dan 2F. Cikgu, apa maksud dia? Maksud dia sekarang, kalau saya ada satu kanta cembung, objek berada antara F dan
2F 啊，F 的 2F 在这两个之间，那个样本在这边的话 ，OK， jadi image yang saya akan bentuk 它的那一个印象 ，OK， 印象啊，会变成怎么样？akan jadi macam mana? Kalau melalui gambar raja di muka surat 210, 210 semen, kamu akan nampak objek dan image size mana yang lebih besar？哪一个的 size 比较大？它那个高度啊，所以你看到是比较长的嘛，有一个是比较长的嘛。object 还是 image？ 那个物体还是它那个印象？答案是印象咯。OK， 它印象比较大。Bagaimanakah benda itu terjadi? Jadi kita perlulah melukis oh. Nak ke tak nak, kita sekarang perlu melukis. Melukis macam mana, Laosi? Sekarang kita nak faham mikroskop. Konsep mikroskop akan mengguna dua kanta.它用两个镜片。Yang pertama, okey, bagaimanakah kita nak faham konsep tersebut? Jadi sila buka skrin anda ya. Benda ini agak susah nak difaham. Tetapi kalau dengar dari awal sampai akhir, mungkin anda akan faham sikit lah. Pertama sekali, ya, semua akan berada pada paksi utama. Jadi yang pertama, kalau anda tengok di sini murid-murid, okey, kita akan ada yang panggil apa ini? Kanta. Cikgu, dalam buku teks ada ke? Kalau anda tengok buku teks, kamu boleh terus tengok pada muka surat 211, 211 seimen. Kalau kamu boleh terus lukiskan apa yang ada di sini, baguslah. Kalau tak reti, kamu perlu tengok dari awal sampai akhir macam mana cikgu buat konsep dia. Jadi pertama, ada kanta, 有一个镜片。Kita 镜片是蛮厚lah. Kalau kamu akan tengok, dia punya kanta itu agak tebal. Itu pasal titik fokus dia agak rapat. 它的那个 F 焦点是比较短的。F ada dua F. Jadi apabila image berada antara F dan 2F, jadi cikgu akan gunakan warna hitam untuk memberikan anda satu gambaran di mana objek itu berada. Ini objek. Maksud semua是 objek, 我不明白. Kalau kamu tengok gambar raja ini, objek ini bermaksud apa yang berada di sini. Nah, kalau kamu tengok pada skrin, murid-murid, objek berada pada sini. 就是我们要看的那个样本 benda yang kita nak tengok, sel-sel kita nak tengok itu itu benda panggil objek. Benda itu kecil. Sel itu kecil. Jadi bagaimanakah sel itu boleh jadi besar sehingganya kita boleh nampak bentuk sel yang sebenar. 我们怎么样它经过什么样的状况能让那个细胞这样的清晰跟放大？所以说这我们要学的咯。老师我不想学那没办法啊。但是ini perlu belajar. Kenapa ya nanti cikgu akan sebut. Jadi cikgu sambung ya. Cikgu sambung sekarang. Kalau kita tengok di sini, apa yang kita nak lukiskan sekarang, okey, kita akan gunakan biru untuk menandakan cahaya. Okey, menandakan cahaya. 2F lah sini. Jadi, apa yang kita nak lukiskan sekarang, 我们要怎么样证明说放大的话, pertama, perlu lukis garis lah. Garis pertama paling senang dari kepala ini, melalui pusat optik, sambung. 打直的. Dia tak bengkok sebab dia melalui pusat optik. Pusat optik. Jadi, garis yang kedua pula selari dengan paksi utama. 跟那个横线是一样的，打横的，它没有斜，它打横罢了。跟它一样的倾斜度。Jadi ini ada cahaya, kamu lukis sampai di sini. Sampai pada tengah-tengah ini cikgu, apa garis tengah-tengah ini nama sebenarnya? Nama, kalau melintang ialah paksi utama, yang tengah-tengah ini kita panggil paksi normal. Okey, paksi normal. 它的90度ada 90 darjah kepada paksi utama. 90 darjah.
Jadi, apa yang akan berlaku apabila cahaya sampai pada paksi normal ini, dia akan bengkok ke titik fokus. Bengkok ke titik fokus Jadi, kamu akan nampak dia bersilang pada satu tempat. Okey? Di mana dia akan bentuk image dia. Ini image. Kalau anda tak boleh terima image itu, jadi kamu perlu faham sekarang, dari objek sekarang, image bentuk selepas kantak, 这镜片的另一面形成. Kalau kamu tengok dalam gambar Raja muka surat 211, jadi kamu akan nampak image pertama sini, bentuk selepas kantak objek, jadi makin besar ke makin kecil, 变大还是变小？学生们, jadi besar ke jadi kecil? Afiq boleh jawab, Afiq? Ya. Okay. Kalau kamu tengok muka surat 211 ini, okey, ataupun tengok pada skrin pun boleh lah. Nampak ke tak image pertama pada tengah-tengah yang dihasilkan oleh kanta yang pertama, yang kiri ini? Nampak ke tidak? Jadi dia lebih besar dari objek ke atau macam mana? Dia nampak lagi besar. Lebih besar, bagus. Natalie 有在吗？ Natalie 你有看到那个 image 那印象是比较大对吗？对lah. Terima kasih. Jadi lebih besar. Jadi itu yang pertama. Tapi dia dah besar, tapi tak cukup lagi untuk kita melihat dia supaya kita nak jadikan dia lagi besar. Jadi macam mana kita nak buat sekarang? Kita akan letakkan kanta mata yang satu lagi. Okey? Kanta lagi yang satu lagi, bukan kanta mata lah, kita kata kanta. Ini saya ada 2个镜片，第一个解决了的。Sekarang kita akan lukiskan satu lagi kanta. Jadi cikgu, macam mana saya nak letakkan di sini untuk menjawab soalan ini? Untuk menjawab yang ini, kanta yang kedua, 如果这是一的话，这个是第二个。Kamu perlu faham bahawa tengok muka surat 210, apabila objek letak antara F dengan O, maksudnya letak rapat. Kalau kamu belajar, kamu telah belajar sebelum ini, kalau kamu belajar betul-betul tengok atas 208, 208 面kamu akan tengok yang bawah ini. 208 ni. Okey? Yang paling bawah sekali itu, kamu perlu faham. Objek itu dijadikan lebih besar image dia, dan image itu adalah berbentuk maya. Maya 意思是说不存在，但是你看到放大那个影像的意思，放大那个影像。Jadi bagaimanakah kamu nak fahamkan konsep itu? Sebelum cikgu nak lukis terus di sini, cikgu perlu anda faham dulu. Tengok pada skrin sekarang, tengok pada skrin. Untuk faham perkara ini, kamu perlu faham dahulu konsep dia. 你要先明白它的 konsep， 不然的话直接画上去你是不明白的。Jadi paksi utama tu, ada paksi utama, semua orang tahu. Nah, kita ada kanta sekarang, kita ada kanta. Kamu akan nampak kanta itu dalam gambar itu ada nipis. Kalau nipis, F dia akan jadi lebih jauh. Dia F adalah lebih jauh. Kalau tadi kamu tengok atas itu, F itu dekat sebab dia tebal. Sekarang F itu jadi jauh sebab dia nipis.它是薄的. Jadi apabila objek berada pada sebelah kiri antara F dan O, 在焦点跟那个零之间距离. Contoh sekarang objek berada di sini. Cikgu, kenapa terbalik? Konsep sama. Yang konsep ada. Objek. Jadi sekarang, bagaimanakah pembentukan image itu? Kalau akan tengok, image dia macam bentuk. Konsep pun sama saja. Mula-mulanya, satu garis itu, cahaya akan sampai ke O. Ya. Sampai ke O terus keluar. Dia tak akan bengkok 它是不会弯的。我画到有点弯了啦。
Jadi cikgu, kenapa kamu susah payah nak lukis ini ya? Supaya nanti kamu boleh lukis dalam exam lah. Ingat deh, guna pembaris. Garis yang kedua akan selari dengan paksi utama. 它跟那个横线是一并走的. Dan sampai ke paksi normal, dia akan bengkok. Jadi kali ini dia tak akan bengkok ke sini sebab dia akan pergi ke F. 它会去 F. Jadi kamu akan nampak di sebelah sini tak akan bertemu. 意思说在那另一边它是不会交叉的. Jadi dia akan bertemu kat mana sebenarnya? Dia akan bertemu kat sebelah belakang. Dia akan bertemu di sebelah belakang. Jadi kalau murid-murid kamu tengok, dia akan bertemu di sebelah belakang. Dan belakang itu kita akan gunakan garis putus-putus. 然后这个在后面. Dan tempat yang mereka bertindih ataupun bersilang itu, kita akan letakkan satu titik di situ, tempat garis itu bersilang, kita akan bentukkan image dia. 我们会画出它的那个影像. Berbeza dengan image di sini, image 这个我是画一条线下来的吗? Kenapa ini perlu letak titik-titik-titik? Itu 要画点点点. 因为 sebabnya image tersebut adalah maya. 这个 image 是属于不存在的. Okey? 但是你会看到的. Maksud dia sekarang, kalau mata kamu berada di sini, mata kamu kalau berada di sini, 如果你眼睛在这边的, kamu akan nampak image itu, 你就看到这印象是比之前这一个的那一个印象更加的大. 意思说第二次放大的印象会更加的大的意思. Lebih besar daripada image pertama. Konsep ini akan kita letak di sini sekarang. Jadi kita akan letak di sini. Cikgu, macam mana ni? Murid-murid, saya tahu susah ya. Kalau tak faham, nanti kamu boleh dengar semula lah. Jadi sekarang, kita akan ada dua kanta. 我们会有两个镜片. Okey, ini nipisnya. Bukan kecil ya, tapi nipis. Nama dia senang je. Nama dia. 我们要怎么样给那个名字先? Nama dia adalah, kalau yang depan ini, kita panggil kanta objek. 因为它离 objek 近嘛, kanta objek. Yang kedua ini kita akan panggil kanta mata. 因为要靠近你的眼睛.靠近你的眼睛. Ini mata. Nanti kamu akan faham lah kanta mata. Okey? Nombor dua, disebabkan dia lebih nipis, maka dia mempunyai F yang lebih jauh. Dan kita akan letakkan F itu memang tepat pada 2F untuk kanta objek pertama. 它的 F 跟第一个镜片的 2F 是同一个位置. Jadi sekarang kamu akan timbul isu, cikgu, ada banyak F di sini. Maka kita akan letakkan huruf. 我们会放一个字母来分别那个哪一个的焦点. Untuk F yang pertama kita akan letak FO sebab untuk objek. 所以说它是 O 的那个焦点. 如果是给第二个的 F 的话, F yang kedua kita akan letakkan FE. Maksudnya rujuk untuk kanta yang kedua. FE dan 2FO adalah pada kedudukan yang sama. FE dan 2FO adalah pada kedudukan yang sama. 是在同一个地方. 所以说 apabila image bentuk selepas objek pada kanta objek, itu 第一个镜片所形成的印象, image ini sekarang akan menjadi objek. 它会现在成为 objek kepada kanta mata. Dia akan tukar sekarang jadi objek kepada kanta mata. 明白我讲什么吗？意思说前面那边我们现在可以看，当都看不到，现在同样的就要看第二个镜片，把那个印象现在变成那个物体都怎么样放大它的意思，放大了2倍的意思。Kita nak lepas besarkan, nak besarkan lagi sekarang. Jadi cikgu akan gunakan warna hijau untuk menandakan konsep pembesaran dia sama je seperti ini, sama je. Jadi apa yang kita akan lukiskan sekarang, kalau kamu tengok pada skrin ya. Kalau ini adalah
aksi pusat optik, titik asal lah pusat optik dia. Jadi akan lukis dua garis ya. Garis pertama melalui O. Garis pertama akan melalui O。每一个光线一定会通过零的，一定有一个条线通过零的。Dia akan lalu pada pusat O, pusat O pula, pusat optik. Pastikan dia tidak bengkok lah. Satu lagi selari dengan paksi utama，它会跟paksi utama 一起走，但是会到这个pusat kanta，会到这一个打直的线这边。OK， paksi normal sampai di situ dia akan bengkok ke F， 去到焦点的意思。Jadi kalau kita guna pembaris， 如果我们放尺在这边的话， kalau kita letakkan pembaris， cikgu apa maksud letakkan pembaris？ 意思是说，如果我放一把尺， kalau cikgu letak satu pembaris， murid-murid tengok tengok pada screen ini pembaris。Maksud dia sekarang, kalau cikgu letakkan garis itu, memang kita lukis sampai separuh jalan. 如果我们看到这边吗？放在尺在这边。Jadi kita akan sambungkan titik tersebut, sambungkan garis itu dengan garis bertitik. 比如说我们会接下去放到长为止，越长越好。Satu garis lagi pembaris di sini, garis yang pertama setter, sekarang garis yang kedua, kita akan letakkan pembaris sambungkan juga. Dan kita akan dapat tahu di tempat itu garis dua-dua ini akan bertindih. 那两条线会在一个地方交叉，会交叉着。Jadi kalau tempat bersilang itu, kita akan mula buat satu record dan sekarang kita akan lukiskan image yang terbentuk. 那个 image 因为它是属于看不到的 image itu adalah maya. Jadi disebabkan image itu adalah maya, jadi kita akan gunakan titik. Ini adalah image yang terbentuk. Jadi kalau mata kamu berada di sini, 如果你的眼睛是在这边的， kalau mata kamu ada di sini, ini kanta mata dekat dengan mata, maka kamu akan nampak image kamu jauh lebih besar daripada objek pertama. 在放大的意思。所以说，一个显微镜 microscope konsep dia menggunakan dua kanta. Cikgu, apa maksud dua kanta di sini? Tengok muka surat 210, ya. Kalau kamu tengok pada mikroskop di sini, kamu akan nampak ada dua kanta, 有两个镜子。OK? Yang pertama, kanta di sini, kanta objek. Faham tak ha? Satu lagi kat atas itu kata kanta mata. Lu kalau 你看下面图片 muka surat 211, ya, dia membesarkan gambar raja itu sekali lagi. Yang atas itu 上面那一个放大的那个镜片，我们叫看大 mata 眼睛吗？下面那个因为它跟物件很近， dekat dengan objek, kanta objek. Jadi apa yang kamu perlu tahu di sini? Cikgu, saya nampak ada cermin di sini. 我看到有一个镜片在这边，这个镜子ini sebenarnya adalah cermin ataupun kaca untuk pantau cahaya. 意思说将光反射进去里面，让你的那一个所谓的样本 menjadi ke spesimen kamu lebih terang dan boleh ditengok bawah mikroskop， 让你的样本更加的透光度强，因为那个光比较多嘛，所以它的透光度也跟着强了。 你就看到比较清楚的那个细胞的样本咯。Tapi sekarang jarang kita gunakan kaca lah. Biasanya kita sekarang terus gunakan mentor. 现在很多世界用 mentor 的，所以它直接接去电，你要sambung terus pada electric。所以说你玩那个 microscope 的时候，如果你玩显微镜的时候 ，OK， 显微镜，
你就看到说会有两个，kamu akan nampak ada dua benda yang kamu akan tengok ya. Satu yang kat mata ini, kantor mata 放大了的。Sini bawah pun ada satu. Dia satu panggil apa? Kantor objek. Dia ada 3 pilihan di sini. Biasanya 5 kali, 10 kali ataupun 40 kali. 这个是最长的40倍放大的意思。40倍放大。Untuk kantor mata 眼睛大多数是4倍罢了。大多数是4倍罢了，它放大4倍的意思。Maksudnya, kalau Jeku tengok kantor mata 4 kali ini 4倍大，然后这kantor objek 是40倍的话，berapa kuasa pembesaran？请问一下，到底这个放大的那一个度数是多少？明白讲什么吗？如果我们没有这些显微镜的话，我就拿男生的问题啦。Kalau Jeku rujuk pada isu lelaki paling senang, tanpa mikroskop kamu tak akan nampak sperma，你是看不到精子吗？ kamu akan nampak cecair putih saja， 你看到一撇白白的东西，知道吗？对没有？ Jadi kalau kita nak tengok sperma sekarang, kita nak tengok sperma dalam bentuk macam ni啊。如果我们看到精子这样的形状的话，我们就需要显微镜吗？到底要放大多少倍 ？Berapa kali kuasa pembesaran dia？ 到底要放大多少倍？这就是我们现在要学的东西咯。Kalau kantor objek ialah 40 kali, kantor mata ialah 4 kali, jadi kuasa pembesaran dia ialah 40 kali 4。也就是说40倍再乘4倍的意思，总共160倍，160 kali。Bayangkan sekarang, kalau Afiq punya benda itu ialah 0.1 cm. Jangan tanya apa benda itu. 如果 Afiq的那个东西是 0.1 cm, ialah tak nampak kan, kecil sangat kan. Jadi mikroskop dia besarkan 160 kali. 0.1 cm. 如果 0.1 的话，乘以160 darab 160, dia akan jadi 16 cm. 这就是放大160倍的意思，明白吗？ Boleh faham ke tak? Murid-murid boleh faham ke tak? Boleh faham ke tak? Boleh. Liling? Liling 可以明白吗？ Natali Lee 可以明白吗？ Boleh faham ke tak? Liling? Okay, thank you Jadi, bukan. Saya tahu benda ni susah. Lain macam senior kamu, 如果你的 senior 的话, mereka memang lukis ini cukup dah. Murid-murid, kalau untuk senior kamu, cikgu dah ajar dalam kelas sebelum ini kan. Ya, ada pelbagai jenis kantar cembung dengan lukisan yang pelbagai. Kantar cembung kamu akan tengok semua saiz sama. 204 min 208 muka surat 208 ni kamu akan nampak kantar cembung saiz sama. Yang berbeza adalah kedudukan objek. Kantar objek dan 位置. Jadi kamu pun tak tahu kalau objek kedudukan dia berbeza. Kalau dia berada pada tempat yang lain lah, F ke antara 2F dan F ke F 之间 berada pada 2F atau lebih jauh dari 2F, semua image yang terbentuk adalah berbeza. 也就是说那个印象啊，所形成的那个印象是会不一样的，变大 menjadi besar, okey, ataupun menjadi besar ya, tetapi menjadi maya, 也就是说属于不存在的印象。你看到，但是那个印象是不存在的，就好像你看那一个放大镜这样的意思。你放大镜吗？ Kalau kamu tengok kantar pembesar, ya, ini adalah objek yang kecil. Mungkin paku kecil itu kamu nampak lebih besar kan? Paku lebih besar itu wujud ke tak wujud? Paku lebih besar itu wujud ke tak wujud? Semua是maya ya. Semua是讲看到但是不存在的。学生们，如果给你一个放大镜，这是一个铁钉，你看那个铁钉变大吗？那个变大的铁钉是存在的吗？那个印象是存在的吗？答案是不存在的吗？ Jadi paku yang jadi lebih besar itu dia tak wujud, tetapi kamu berjaya nampak kehadiran dia. Faham ke tak faham? Benda ini kamu perlu reti lukis ya, dan
Sekarang mikroskop tadi itu dia menggunakan dua, hanya 2个镜片去做，一个是厚，一个是薄。为什么厚？ Kenapa tebal? Supaya jarak fokus itu menjadi pendek. Satu lagi dia nipis supaya jarak fokus dia jauh. 比较长的意思，所以dia akan dapatkan satu hasil yang kita nak. Jadi mikroskop ini dia menggunakan dua kanta. Sama juga pada muka surat 212. 212. Cikgu, 212 apa cerita pula? Tadi mikroskop, sekarang teleskop. Semua teleskop 望远镜. Okey? 望远镜. Untuk tengok contohnya bintang dan planet di atas langit. Jadi bagaimanakah teleskop itu mampu membantu kita tengok planet yang di atas langit yang jauh dari bumi. Jadi dia guna dua kanta juga. 还是有2个镜片. Okey? Jadi murid-murid, tengok pada gambar raja ini. Cikgu akan lukis teleskop punya penerangan untuk kelas yang akan datang. Tapi hari ini cikgu nak kamu tengok. Apa perbezaan antara mikroskop dengan teleskop? Kalau kamu tengok, 如果你注意看的话, kamu akan nampak dengan senang bahawa kanta, 镜片, dua-dua kanta terbalik tempat. 如果 kalau mikroskop mula-mula dengan kanta yang tebal, sekarang dia mulakan dengan kanta objek yang nipis. Dia lebih nipis, nampak ke tak? 它是比较薄的。你看啊，这是 teleskop, mikroskopnya lebih tebal, nampak? 比较的话，如果第一跟第二，第一的会比较厚 ，mikroskop lebih tebal. Kalau bandingkan teleskop, yang pertama ini akan jadi lebih nipis. Dia akan guna lebih nipis. Sebab dia nak jarak fokus dia jauh. Dia nak jarak fokus dia jauh. 还有那个焦点的距离比较远。所以说它可以看到远方的东西。有原因的。Jadi kerja kamu adalah perlu faham ya. Kalau jauh apa akan berbeza? Kalau jauh apa akan berbeza? Tengok gambar raja pertama. 你看啊，212 面。212. Ya, setiap kanta mesti ada titik fokus. Itu ke F. Jadi garis pertama, kamu tengok yang purple ini, pink ni, dia akan lalu F sampai ke paksi normal. Paksi normal pula. Paksi kanta. Paksi kanta. Lepas itu, dia akan jadi selari. Selari dengan paksi utama. Satu lagi garis purple ni, dia akan terus tembus yang pusat optik ataupun titik asal lah. Pusat optik O itu, terus tembus. Tembus, 它穿透了，因为它是抽过零嘛，它不会折，它也不会弯，就是只进只出的意思。Jadi dia akan keluar. Jadi akan dapat satu tempat yang bertembung. Di situlah bentuknya image pertama. 它形成第一个的那个印象。Konsep tetap sama. Jadi cikgu, kenapa dia tak masuk pergi ke F ya? Dia tak masuk ke F sebab objek dia di infinity. 这条线并不代表是说它是一个 object， 它不是这样子啊，不是。如果是这样的话，这个东西会打去 F 了的，不关事了的。现在不是，现在这个 object， 一说我们的 object， 我们的星星是在遥远的地方，很远很远。Jadi dia akan lalu, dia akan jadi selari dengan paksi utama. Jadi bentuklah image yang pertama kan. Image ini akan terus menjadi objek kepada kanta yang seterusnya. Ni kan apa? 它有分别咯。Okey? Kalau kamu tengok lain daripada mikroskop, F ya, titik fokus untuk yang objek sama dengan titik fokus untuk kanta mata. 他们两个在一起，不是2F 啊，这个看这边 microscope 不一样啊。OK， microscope 没有讲说一样在这边啊，没有啊，你看到没有？学生们，你看到吗？意思说现在有一个，这个是这个第一个镜片吗？我是用红色代替啊，这是第一个镜片。
它的 FO，OK，、还有一个它的 FO 跟 FE 是在不同的位置的，它的焦点是在不同的位置。我用青色代表是说这一个是第二个镜片的焦点，你看 FE 跟 FO 是不同的位置。Kalau kamu tengok yang tadi teleskop FE dan FO adalah berada pada kedudukan yang sama， 是在同一个的距离，同一个的距离。为什么呢？Sebabnya untuk membentukkan image yang kedua ini jadikan dia lebih besar tapi pada tempat infinity juga， 因为它来自一个很遥远的地方。现在我们就要把那个 image 也就放在一个遥远的地方，才可以看到那个图片变到大一点，那个印象变得大一点，那个星球变大一些，看到它大一些的意思。Jadi kalau kamu ikut lukis di sini看到没有？这个是 object， 我们就要看第二个那个镜片哦。如果在 F 吗？一个光线出来 ，OK， 它的光，因为所有的物体都是它的光照射出来，反射进我们的眼睛，有光折到或者反射到我的眼睛。同样的，那个光会进到去那个镜片那边 ，cahaya akan lalu pada kanta mata sampai pada paksi kanta itu mula bengkok ke F. Satu lagi, dia akan melalui paksi pusat optik ini terus keluar. Jadi kamu akan nampak bahawa dia sini tak akan tembung. 那两条线是上去的吗？你说是属于同一个角度的位置上去的吗？它是不会交叉的， dia tak akan bertembung. Jadi sama juga dengan image yang akan bentuk di hujung ini pun dia akan sampai ke satu infinity, size infinity besar dia itu sebab memang besar mah. Planet nampak macam kecil tapi dia jauh. Jadi dia akan bentuk pada tempat infinity itu supaya kita nampak planet itu bentuk dia bagaimana. Dia akan besarkan tempat-tempat tertentu dia supaya kita boleh kaji. Kita boleh kajilah bentuk dia macam mana. 所以说如果我们是照着星球的话，现在我们就看到这个星球在这边哦，看到。Jadi kalau ikut di sini kita boleh nampaklah planet yang kita nak tengok itu, okey, dalam saiz yang lebih besar. Sebab dia dah dibesarkan sekali dan dia akan tengok lagi sekali lagi dalam bentuk yang lebih jelas. Siapa tak boleh faham？ 谁不明白的？我知道这个很难讲了，我知道你们也是基本上是不是明白的，不用紧。Dalam kelas yang akan datang, cikgu memang akan terus masuk untuk lukiskan teleskop lah. 我们就画 teleskop 让你明白咯，再画多一次要明白了。Jadi teleskop ini dia akan menjadikan planet yang di atas langit ataupun bintang yang di atas langit itu jadikan saiz dia lebih besar, lebih jelas. Tapi dia tak besar macam mana pun, dia tak besar sangatlah. Sebab kita perlu faham planet dan juga bintang itu memang jauh. Bintang terutamanya sangat-sangat jauh. Dia besar pun dia tak besar sampai lah boleh nampak saiz bintang itu macam mana. 它不可能放大到你能看到那个星星的形状是几，好像太阳这样大。Matahari lain. Matahari dan planet yang dekat dengan bumi, ya, mungkin kita boleh nampak besar jelas sikit. Yang jauh macam bintang, 像星星那种遥远的，放大也不能说放大到看到那个整个星球是极仔细的，不是这样子的。OK, kamu akan nampak mungkin cahaya dia lebih besar, bulat saja. Boleh besar sikit. Dan warna dia dan mungkin bentuk cahaya itu macam mana. 它的光是怎么样的 OK, dia tak akan sampai tahap nampak macam matahari, 看不到好像太阳这样大，是不可能，因为太阳离地球是近一点的，近很多 tim. OK, lebih dekat dengan bumi. Jadi, siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Pei Yu, boleh faham tak Pei Yu? Pei Yu baru masuk kan? Pei Yu, okey tak Pei Yu? Ân Huy? Ân Huy? Cikgu akan rakam tau. Cikgu memang dah rakam ni benda ya. Memang cikgu dah rakam ya. Jadi nanti sila kalau betul-betul tak boleh ikut, tengok sebelah. 拜托你看一下 YouTube， 看戏的时候你们看一下 YouTube， 听一下老师再吹一下水一下子。OK， 再重看过一次。Jadi ini teleskop. Kita pun dah lukis ni, perlu faham ya.
Jadi sekarang cikgu pun tak nak buang masa. Apa lagi yang kamu perlu tahu, murid-murid? Kita dah gunakan kanta cembung untuk membuat peralatan seperti mikroskop dan teleskop. Okey, mikroskop dan teleskop. Jadi, apa lagi yang anda perlu tahu? Antara dia adalah kanta cekung. 我们画江多个那个那个叫什么凸出来的镜片嘛，这样我们画那个凹进去镜片到底是要怎么画的，kita perlu tahu juga lah. Jadi sebelum cikgu pergi seterusnya, kita pun perlu faham ya macam mana kita nak lukiskan kanta cekung. Ini murid-murid. Ini kata kanta cekung. Sekali lagi, ya, cahaya dia memang akan mencapai. 意思说，所有光线进去的会打散，那不是问题。现在是说，di manakah image itu terbentuk? Untuk faham konsep ini, sama seperti kanta cembung. Pertama, 它有一条横线， ini panggil paksi utama. Paksi utama mesti melepaskan O 它一定要通过零，pusat optik 零那边，或是 O 啦，有人讲是 O， 我讲是零的意思啊。OK， 那tengah-tengah ini 有一条90度的线，ini kita panggil paksi kanta。这两条线你搞不懂的话，kalau kamu tak nampak kepentingan dua garis ini, memang kamu tak mampu nak lukis untuk pembentukan image 啊，这两个是很重要的。Lepas itu, setiap kanta mesti ada titik fokus. 一定有的 titik fokus. 如果2 cm 全部是2 cm, 你要懂的话. Kalau 3 cm, jadi akan ada 3 cm yang seterusnya. Mereka su 3 cm 的意思哦。Jadi, apa yang kamu akan belajar lepas ni? Andai kata. 如果你真正是在画这的话，如果这是 object, 这个是平常考试题目咯，最起码你要懂的话，到底那个 image 的形成是怎么样的。Kalau macam tu cikgu nak gunakan warna hijau. Pertama, 一定要画两条线的。第一条线最简单的 garis pertama dari kepala sambung ke O， 画去 O 那边，然后直接穿过去，拿扯。你不要 freehand 啊，tak boleh buat freehand 啊， perlu guna pembaris。Satu lagi, dia akan melalui sini. Okey? Yang penting dia tak akan pergi ke F belakang. 因为这是一个凹进去的，yang inilah kanta cekung. Jadi dia akan pergi ke F sini. Jadi kamu akan letakkan putus, sambung ke sini. Dan di sini dah kamu akan nampak dia bercapa keluar. 它的 F 是向后的，不是去前面的。Jadi, kamu akan nampak ada tempat pertembungan. 你就看到有两条线是交叉的地方，就这边。Inilah image. 我放大它，aku lukiskan besar sikit di sini. Jadi, kalau sini ialah objek, maka sini ialah image. Semua image yang terbentuk oleh kanta cekung, 也就是被凹进去的镜片所形成的印象。mesti maya， 它一定是就是说不存在，但是你会看到的 maya， dan semuanya dikecilkan， 它是变小的。kanta cembung 会变大，只有这个会变小了。maya dikecilkan， dan semuanya adalah tegak。tegak 的意思是说没有调转。dia tidak terbalik, dia sama seperti objek 打直的，它跟那个 object 也是物体的那个，如果物体的头在这边，印象也是头向上，不会向下调转的。老师，有印象会调转的吗？ Ada ke image akan terbalik? Ya, kalau kamu belajar di tingkatan 3 ya, ada ya, di tingkatan 3 ke tingkatan 2. Okey, kalau kamu buat kamera sendiri itu ada satu eksperimen itu.
cahaya lepas satu pusat, satu titik itu, kamu akan nampak image itu terbalik. Nah, yang saya tahu tuan. Okey, kalau sempat nanti cikgu akan tunjukkan dalam YouTube. Jadi cikgu, apa lagi yang kamu nak tunjukkan? Murid-murid, kita pun dah belajar kanta cembung, kanta cekung. 你说那个凹进去跟凸出来那个形状吗？镜片，不是镜子啊，是镜片。cikgu, apa itu 镜片啊？ Kalau untuk yang bahasa Cina, okey, kalau untuk yang bahasa untuk murid-murid Cina itu, 我们需要是讲这个镜片，这全部是镜片的。Okey. Jadi kita pun tahu bahawa kanta itu boleh dibuat daripada kaca, plastik, dan ada satu lagi yang tambahan untuk kamu sebagai KSSM syllabus adalah kanta air. Kanta air. Murid-murid, jadi sekarang cikgu nak kamu tengok pada skrin kamu sekarang ya. Okey, cikgu nak tunjukkan satu lagi video. Okey, jadi cikgu dah tunjukkan video kejap ya. Attack. Kejap. Kejap ya. Jadi cikgu dah tunjukkan yang ini. Kejap. Hello there, I'm your host Dan Rojas, and in a previous video we used the stand with this type of material. This is your standard greenhouse material. White, kind of milky, really didn't give us enough solar throughput to do anything valuable. I have a clear piece of vinyl up there that's stretched. It's about a 5-foot diameter. I can't exactly fill it all the way because the weight sags down, but you can get a nice 30-inch diameter aqua lens. So now that the water's settled down, the focal point, the optimal focal point is somewhere in the middle, and you can see that it's got a wide pattern on the ground. A lot of people think that you have to have a round material in order to get a round effect. You don't have to do that. This is square, and the water automatically makes a round shape. The outer edges really don't matter. What matters is the curve that you get there. This is very close to a true parabola. So here is our broad focal point. When we come down right here, this is happening entirely just with water draped in a plastic. Okey. Kalau anda tengok, kalau kamu dah tengok, dah dengar tadi apa yang dia cakap, saya tahu, tapi cikgu cuba terangkan semula lah. Jadi apa yang dia buat itu adalah dia cuba menggunakan air untuk membuat satu kanta. 他用水做出一个镜片，怎么做呢？ Dia letakkan satu plastik tau. Kalau kamu tengok balik semua, kalau kamu tengok balik, dia gunakan air, dia gunakan plastik untuk perangkapkan air. Jadi disebabkan graviti lah, dan juga plastik itu akan pegangkan air itu. Jadi air itu akan bentuk satu bentuk cembung. Okey, bentuk cembung lah. 就说变出一个完美的凸出来的一个镜片。Jadi kita pun tahu bahawa kanta cembung itu dia boleh fokuskan cahaya. Ada fokuskan ke link ini memang. Jadi apa yang dia nak cakap di sini adalah, kalau kamu tengok ya. Jadi apabila kanta cembung ini dah terbentuk, cahaya itu mula tertumpu. Dia pun dah cakap dari awal lah. Titik fokus itu adalah antara, kalau kamu tengok pada skrin, adalah antara tempat tinggi kan, benda tinggi kan, antara ketinggian sini, di tengah-tengah lah. Kalau air makin tebal, air itu makin banyak, titik fokus itu akan jadi makin pendek. Jadi dia dah perangkapkan air yang secukupnya, dan titik fokus itu berada di sini. Nampak ke tak? Jadi ini cahaya, kalau kamu nampak dia besar itu maksudnya dia tak fokus.
Kalau dia makin bawah itu, nampak ke tak murid-murid? Kalau kamu tengok di sini, Afiq nampak kan? Afiq? Dia nampak. Jadi itulah titik fokus dia, focal point. Dia guna English dia focal point. Jadi setiap kanta cembung itu memang ada titik fokus. Kanta cekung dia tak boleh fokus selepas, tapi dia akan ada titik fokus sebelum di tempat objek itu. Tak apalah, tapi kita dah belajar tadi. Yang penting kanta cembung dia boleh fokuskan cahaya. Jadi kamu nampak kalaulah cahaya matahari begitu kuat sampai boleh memanaskan bumi, kita bayangkan kita tumpukan cahaya itu, jadi dia boleh buatkan benda terbakar seperti gambar yang kamu nampak di depan mata, di skrin kamu sekarang. Ini ada video yang dia nak tunjukkan kanta yang dibuat daripada air. Kanta yang dibuat daripada air. Nampak dia bakar. Dia memang bakarkan papan tersebut. Jadi murid-murid, itu adalah titik fokus. Tapi yang pentingnya kanta itu gunakan air, buat daripada air. Bentuk itu secara semula jadi akan terbentuk kerana ini plastik kan. Air itu ditarik ke bawah oleh graviti, dia akan bentuk cembung. Jadi itulah kanta air. Di dalam silibus komputer kanta air ya murid-murid. Tengok di sini ya, cikgu pun pergi ke muka surat 200, kata siap cikgu. Sekejap. Mana dia? Ada. Sekejap. Cikgu lupa ke muka surat berapa lah. Sekejap. Ini gambar Raja Sinai nanti. Jadi tak apalah, nanti masa akan datang nanti cikgu akan tunjukkan semula benda ini semua. Dan kalau sempat sekarang, cikgu nak tunjukkan ini. Ya. Okey. Jadi murid-murid, kalau kamu ada buku teks sekarang, inilah latihan yang anda sebenarnya boleh buat pada muka surat 209. 209 lah. Paling cumia lah. Ada satu QR code di sini, kamu boleh bukakan link itu, kamu boleh jawab. Iso huat naik ke kuang sin. Okey, lukiskan garis itu macam mana dia membentuk image yang patut ada. Kalau kamu tak nak lukis, sia-sia sajalah. 好好的画，如果画不出来，我也没办法的，因为现在我要教你们讲说有这样的东西perlu anda sedar. Jadi murid-murid sambung muka surat 214 ada dah. Muka surat 215 ini yang tadi cikgu tunjuklah kanta air. Kanta air 用那个水做出来的镜片 OK 用水做出来的 jadi air pun boleh diguna untuk membuat kanta. Dan sekarang tanpa kita buang masa, muka surat 214 yang terakhir, murid-murid aplikasi kanta dalam peralatan optik. OK 我们除了这用在显微镜 guna dalam mikroskop, teleskop, apa lagi yang kita guna? Kita juga banyak digunakan kanta konsep dalam kamera. Kamera DSLR, Digital Single Lens Reflex, kamera lita tertutup dan juga kamera pengintip. Semua ini kamu akan nampak bahawa khususnya kamera pengintip, kanta itu sudah sampai ke tahap saiz dia 1 mikron. Tengok muka surat 214. Okey. Kita dah sampai satu zaman membina kanta rata flat lens yang setebal 1 mikron, 0.001 mm saja。1 centimeter 是这样吗？1 mm 已经很小了，0.001 mm 的那个高度，macam lens handphone. Lens handphone ataupun lens di kamera sekarang. Di laptop lah. Memang kecil lah.
Jadi untuk murid-murid semua, mana tahu kan, kalau kamu suka menceburi bidang ini, bidang optik ini, bidang optik itu 眼睛的. Selain daripada kamu kerja di kedai cermin mata, kamu juga boleh kerja di kilang-kilang seperti di Taiwan ataupun di Penang. Cikgu lupa nama kilang tersebut. Memang kita Malaysia dan juga Taiwan pun terkenal lah. 为什么我讲台湾呢？因为好像如果我们的国语跟英文不好的话，你可以去那边做工吗？但是你要去那边深造咯, perlu belajar di sana loh. Jadi untuk yang Taiwan dan juga kilang yang di Penang, memang ada kilang yang khas buat kantai ni ekspor ke Amerika. Ekspor ke Amerika. Ni kami做 handphone. Untuk buat handphone, untuk buat kamera pengintip ke, kamera litar tertutup ke, ataupun kamera DSLR. Jadi adalah kerja dia. Kau perlu belajar lebih dalam. Jadi kalau kamu tengok dalam muka surat 214 juga, okey, kamu akan belajar image camera. Image camera dengan kanta panjang fokus 70mm, 124 mm. 如果那一个titik fokus 远的话，你就看到 kamu akan nampak image itu besar. Kalau panjang fokus itu pendek, kamu akan nampak image itu lebih jauh. Padahal dua-dua pun pada jarak yang sama. Okey, dua-dua pun pada jarak yang sama. 我只要控制那个 focus, zoom in, zoom out. Jadi ini yang bagi tahu ada satu benda yang missing di sini, ya, kamera. Sini kamu memang KBSM ada yang sebut kamera. Jadi masa akan datang juga cikgu akan menggunakan contoh kamera untuk menjawab soalan lah, beberapa soalan yang berkait dengan peralatan optik. OK， 我们会用那个照相机来做那个 SPM 的问题啊，有 SPM 的问题是用相机来讲的，也是。Jadi murid-murid mungkin ada antara kamu akan mula tanya, 老师，手上有这样多堂课， jadi cikgu saya perlu tulis nota ke tak ini? Murid-murid, kita sekarang dah masuk sampai ke bab 7. Dengar bab 7 Dengar habis lah. Kita dijangka akan buka sekolah bulan 9. 我们9月会上课的. Kalau bulan 9 tak buka pun mereka akan buka bulan 10 punya. Memang form 5 akan masuk. Tetapi kamu masuk nanti ada kerja lain. Nanti cikgu akan sebut nanti kerja lagi. Untuk nota, cikgu pun perlu tanda. 我也是要改你们的书的. Kalau kamu duduk di rumah nak belajar, cikgu sarankan supaya kamu buat nota untuk setiap bab. Tuliskan rumusan. 将每一个课 bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, 5, 6, 7, 这有7课吗？你这7课需要什么东西？最简单的，请画出这个表 rumusan. Kalau kamu tengok bab 1, 如果你要记得你第一课需要什么的话， bab 1 paling senang pergi ke rumusan. 因为现在我看不到你们到底有没有做，上课的人也少嘛，cikgu pun tak boleh nak katakan tuliskan nota yang sangat-sangat rumit. Sebab yang ikut kelas pun bukan semua orang. 7 orang, 1 orang. Okey? Jadi ini adalah bab 1. 这个是第一课的 microorganism 微生物的那个叫什么？ rumusan 华语叫什么 rumusan？ 学生忘记了。 rumusan 华语叫什么呀？ 请用 rumusan 华语叫什么呀？ rumusan 简略啊，简略对吗？是吧？给面子啊，所以说简略咯。所以说如果你们真的是有心要做一个简单的复习的话，最简单啊，最起码 paling sikit pun minta tolong macam Afiq pun kat situ dengar ya, tuliskan rumusan. Okey, kamu sudah ada indeks itu betul tak? Indeks itu cikgu akan tanda ya, indeks itu memang ada. Paling tidak tulislah rumusan dulu, rumusan. Kamu pun tahulah kamu apa yang telah belajar. Mungkin untuk kawan Cina kita, 华人啦，想说cikgu saya tak tahu pun apa saya yang tulis ni. 如果你不懂的话，现在是电子书吗？ gunalah Google. Contohnya kamu tak tahu apa itu microorganism. Pergilah Google, pergi Google sini. Google translate. Contoh. Microorganism translate. 翻译 Chinese 华语
Yang现在书是这样吗？ Kalau kamu tak tahu apa maksud, kamu tengah tengok ini kan, okey, cukup apa itu pensterilan. 如果你们有心的话 消毒全部 boleh guna melalui Google. 用谷歌大神就可以帮你了的。kalau nak ke tak nak kau belajar saja sekarang. 你们要不要学？我没办法。Tetapi Jeko nak ambil cerita senior kamu yang baru-baru ini berlaku ya. Macam senior yang Cina ya, Hualan itu. Ya, dia nak pergi ambil khusus dan juga ada yang satu nak pergi mengambil ujian polis ya. 要做警察的哦。perlu ada 5C. 要有5颗C. Biasanya 5 subjek itu Cikgu dah cakap 5 subjek teras. Itu是主要的科系。BM, sejarah, English, matematik dan sains. Jadi dia dapat D lah. Dia nak upgrade jadi C, dia perlu duduk semula ujian SPM. 所以说你们要不要尽力去我不懂，但是我一定跟你们讲说，你要需要用到的时候你就觉得说很重要，现在你不需要你觉得说不重要的嘛。Buatlah apa yang mampu supaya meningkatkan grade kamu lah. Okey, meningkatkan grade kamu. Dan satu lagi perkara yang terakhir, ingat kamu ada laporan eksperimen. 所以有教的 very good. Siapa yang ada hantar itu bagus ya. Yang tak hantar itu yang Cikgu risau. Sebabnya maka akan diambil PBD satu. PBD 你不要踩不用紧，你不懂，你不要管班级都不用紧。PBD TP, tahap penguasaan sekolah tentukan. Ada satu lagi panggil PK. PK. Maka PK ini kita akan guna laporan yang sama. 我们会用同一个的那个报告，我会给2个分数。PK ini maka akan hantar ke lembaga peperiksaan negara. 会交去给教育部的考试局。OK, mengikut pemerhatian Cikgu, 根据我的观察lah. PK ini, kalau kamu buat laporan, buat yang terbaik, kemas, lukis cantik semua, maka itu boleh bantu kamu lulus. 你的senior有很多就靠这个去完成 pass 了的。Walaupun Cikgu tak ada hitam putih kata, okey, maka itu boleh meningkatkan markah SPM 啊，我没有这样讲啊。OK, 因为没有黑白的那个文件嘛， tetapi mengikut pemerhatian Cikgu membantu murid untuk lulus 啊。所以说你开学你没有来，你也是要交那一个报告给我的，知道吗？那个实验报告，我也需要你们来学校做实验。Kalau kamu tak datang sekolah, tak ada markah PK, tak ada ya. Okey, jadi faham ya? Eksperimen laporan itu perlu hantar dan kamu perlu datang sekolah untuk buat eksperimen nanti. 你们是需要来学校做实验的，不来也不可以。开学是迟早事情。Buka sekolah bulan 9 tak jadi, bulan 10 akan jadi punya. Memang mereka akan push buka sekolah punya. Okey, jadi Cikgu sekali lagi nak bagi tahu semua. Belajar baik-baik ya. Tuliskan rumusan. Okey. Dan buatkan laporan hantar. Jangan buat-buat tak tahu ya. 我已经跟你讲说做什么报告了的，你没有做，不用紧。过后你追的话，你不要投诉老师，你太多报告了，是要做的。Mesti buat ya. Jadi itu saja daripada Cikgu. Ada soalan tak? 有问题吗？ Ada soalan ke tak? Ya, Natali? Kalau tak ada, terima kasih semua. Kalau tak ada, Cikgu, ya. kalau laporan tu hantar masa buka sekolah boleh ke? Boleh. Sebab memang saya nak tanda. Okey. Macam ni lah. Cikgu buka sikit lah. Nah, ini. Laporan itu memang akan ditanda ya. Ni saya看清楚啊. Nah, ini dia. Contoh ah. Cikgu bukan nak menakutkan kamu ya. Tengok laporan, tajuk apa. Dan setiap benda dia akan ditanda. Okey, daripada apa contoh ya. Ini dia. Cikgu murid-murid ini yang PK ya. Kita akan tanda. Nah, 看到没有？有 code 的啊，你们教的那个所有，你们认为那个科学报告没有用的事情，我跟你讲说是很有用的东西，给分数的。你看啊， kalau tanda, siapa dia? Jangan kata Miza. Baru cakap Miza masuk. Jadi PK itu ada markah. Murid-murid, PK itu ada markah. Jadi PK itu kalau kamu dah hantar laporan itu mesti buat baik-baik. Siapa yang tanya Cikgu lukisan itu ada markah ke tak? Ni kan namanya K1P7. Kita akan tanda lah K1P7. Itu adalah kod untuk point tersebut. Jadual dan perlu ada graf ya. Kalau ada eksperimen perlu ada graf. Nanti Cikgu akan ajarlah bimbing kamu supaya lukiskan graf
dan ada kesimpulan dan jawab soalan. Mimbai mah? Laporan amali. Nah, format laporan amali, TK ya. Jadi kita akan ada perlu hantar laporan tau. 你们不来学校是你的事情啊，但是那个报告要交到我手上面就是了。Okay? Lalu sekolah hantar pada Pak Gad ke, tapi itu nanti bukan sekolah nantilah. Jadi cikgu perlu bagi tahu kamu semua ya. Dan buat eksperimen dalam makma pun ada markah. 在实验室里面做有一点点分数在边的。你不来是你的事情，tak datang you punya hal. Jadi siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Tak ada ya? Jadi itu saja daripada cikgu. Siapkan laporan yang ada, buat cantik-cantik dulu. Nanti kita perbaikikan masa akan datang. Nota, tuliskan rumusan. 你们真的要学的话，写简介先，每一课的简介。Tak tahu maksud dia, carikan di Google. Translate. 写华语，翻译成华语你写国语华语。Pastikan lulus bahasa Melayu ya. 尽量给dia国语 pass 学习。Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua ya. Kita akan jumpa pada masa akan datang.